Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,291 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media Yang Berhormat Major Jaro bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat satu kes baru kepada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat dua kluster baru telah dikesan yang melibatkan 16 kes. Kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Seri Kandi Jerudong Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 158 kluster. Manakala, terdapat 5 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 68 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,713 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 480 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, tidak ada kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan oksigen dan ataupun di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 4,981 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 566,587 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 15 November 2021, sebanyak 7,617 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 3,242 daripadanya adalah golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, 90% daripada jumlah penduduk negara telah menerima satu dos vaksin COVID-19, manakala 71% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 387,002 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 90% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 305,313 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 71% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada sidang media juga menyatakan berdasarkan garis panduan fasa peralihan, kesemua fasiliti dan premis di bawah kawalan kementerian tersebut dijadualkan beroperasi semula 19 November 2021 dengan 50% kapasiti atau maksimum 200 orang pengguna dan petugas dalam satu masa. Yang Berhormat juga menjelaskan hanya individu yang mendapatkan vaksin penuh serta mempunyai kod WHL berwarna hijau atau kuning dibenarkan bertugas dan menggunakan fasiliti. Sementara itu, premis di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan beroperasi mengikut waktu kerja dan waktu yang dikhususkan pada hari Jumaat dan Ahad, manakala fasiliti milik swasta dibenarkan beroperasi mengikut waktu yang ditetapkan. Bagi fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar,
tempoh penggunaan fasiliti tidak dihadkan. Penggunaan adalah dibenarkan bagi sukan single, double atau pair sports dan non-contact artistic sports. Manakala sukan berpasukan tidak melebihi 15 orang adalah dibenarkan bagi menjalani latihan sahaja, di mana pertukaran atau pencampuran pemain adalah dibenarkan. Secara amnya, aktiviti melibatkan physical contact dan perkongsian peralatan adalah dibenarkan secara minima, manakala contact sports adalah dibenarkan bagi sesi latihan sahaja tanpa melibatkan latihan sparring. Di samping itu, sukan 10-pin bowling dibenarkan bagi 4 orang setiap lorong dengan penggunaan house ball dan house shoe. Para pemain turut dikendaki untuk sentiasa memakai sungkap muka, dan secara keseluruhannya, penganjuran organized sports atau sebarang kejohanan adalah belum dibenarkan. Kedua, bagi gym dan fitness center, tempoh penggunaan tidak dihadkan dan ianya hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar melalui tempahan awal. Ketiga, bagi kolam-kolam renang, tempoh penggunaan dihadkan kepada 2 jam sahaja bagi setiap pengguna dan masa beroperasi adalah seperti dipaparkan dalam skrin. Keempat, bagi padang golf, ianya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar secara tempahan awal. Setiap flight dibenarkan bagi 4 orang pemain dan penggunaan 1 buah bagi 2 orang penumpang, dan para pemain turut dikendaki untuk sentiasa memakai sungkup muka. Pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan pusat-pusat orang kelainan upaya masih belum dibenarkan untuk beroperasi pada fasa peralihan nanti. Namun, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan serta pusat-pusat kegiatan warga emas akan beroperasi seperti biasa. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, ianya akan beroperasi seperti biasa, iaitu pada setiap hari waktu bekerja yang ditetapkan pada masa ini, iaitu jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan jumlah pengunjung yang dibenarkan masuk bagi setiap premis akan dipamerkan di pintu masuk premis masing-masing mengikut kapasiti ruang. Dan keenam, bagi pusat-pusat kegiatan warga emas, semua aktiviti dan program dalaman dan luar pada kadar kapasiti 50% atau maksima 200 orang adalah dibenarkan dengan mematuhi langkah-langkah pengawalan termasuk penggunaan sungkap muka pada setiap masa, mengelakkan sentuhan fizikal, membersihkan tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti, dan penyediaan makan dan minuman hanya dalam bentuk bungkus. Jumlah pengunjung dibenarkan masuk bagi setiap premis akan dipamerkan di pintu masuk premis masing-masing mengikut kapasiti ruang. Turut dimaklumkan kepada orang ramai bahawa pusat-pusat penjagaan kanak-kanak dan pusat-pusat orang kelainan upaya belum boleh beroperasi pada fasa peralihan. Walau bagaimanapun, kerja-kerja pembersihan dan pentadbiran adalah dibenarkan mengikut langkah-langkah pengawalan am. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada para sukarelawan daripada pelbagai peringkat masyarakat dan agensi yang menyumbangkan tenaga yang amat bernilai dari awal hingga sekarang. Ini termasuk seramai 6,830 individu yang telah berdaftar di bawah inisiatif sukarelawan belia yang ditugaskan di lebih dari 90 lokasi di seluruh negara. Kita amat berbangga sejak mula beroperasi pada 9 Ogos 2021, para sukarelawan ditempatkan di pusat-pusat agihan catuan makanan telah menghantar catuan makanan kepada 103,793 individu yang menjalani perintah kuarantin di 18,552 buah rumah di seluruh negara. Di samping itu, inisiatif sumbangan pandu lalu di Stadium Negara Hasanah Bolkiah telah berjaya mengumpulkan hampir 57,000 barangan asasi sumbangan orang ramai dan telah dihulurkan kepada 2,687 pemohon yang merangkumi 16,128 individu di keempat-empat daerah. Jumlah permohonan bantuan kebajikan di bawah SKN menunjukkan peningkatan pada bulan Ogos lalu. Isu permohonan bantuan kebajikan tersebut antara soalan yang dibangkitkan oleh pihak media semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19.
Turut dibangkitkan kebenaran memasuki premis dan pejabat. Menurut Menteri Kesihatan, hanya yang menerima 2 dos vaksin dibenarkan memasuki mana-mana premis atau pejabat sama ada kerajaan atau swasta. Sebarang pelanggaran akan dikenakan kompaun di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Mengenai bantuan kebajikan ke atas keluarga yang terjejas semasa gelombang kedua COVID-19, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan sejak bulan Ogos lalu, permohonan yang diterima meningkat dengan sejumlah 4,800 permohonan diterima. Sementara itu, setiap permohonan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan berbanding 3 bulan sebelum ini. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini. Penubuhan Pusat Pengasingan di Mumung Blight atau COVID Holding Area Blight Cabel berperanan bagi meningkatkan kapasiti dalam menampung, mengasingi dan memantau keadaan pesakit-pesakit COVID-19 bagi membendung penularan COVID-19 pada masa ini. Dengan adanya cabel, ia dapat memastikan keharmonian pesakit-pesakit COVID-19 yang sedang menjalani isolasi. Pesakit yang kami receive di pusat pengasingan ini adalah yang dikategorikan kategori 1 dan kategori 2A. Di mana kategori 1 mereka tidak ada mengalami apa-apa masalah simptom COVID-19. Kedua, kategori 2A adalah mereka yang mengalami atau menghadapi masalah atau simptom-simptom yang ringan. Bagi memastikan operasi cabel berjalan lancar, pihak Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB menyediakan bantuan tenaga kerja bagi tugas-tugas non-klinikal agar doktor dan jururawat dapat menjalankan tugas-tugas mereka. ABDB seramai lebih 100 anggota bekerja untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pesakit-pesakit di dalam cabel 6. Dan anggota ABDB di sini memberi sokongan padu kepada misi Kementerian Kesihatan. Selama ditempatkan di sini, alhamdulillah pesakit-pesakit di sini merasa kurang tegang atau kurang tension, di mana mereka boleh berjalan-jalan di sekitar kawasan cabel 6 dengan selesa sebab tempat ini memang luas juga. Kepentingan perkongsian Asia Eropah yang berperanan sebagai bahagian penting dalam mengekalkan hubungan baik antara rakyat, parlimen dan kerajaan kedua-dua rantau ke arah mencapai keamanan, kestabilan, kemakmuran bersama dan perkembangan mampan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat The 11 Asia-Europe Parliamentary Partnership. Mesyuarat disertai 32 buah parlimen termasuk negara Brunei Darussalam, negara-negara rantau Eropah dan rantau ASEAN. Mesyuarat secara maya itu dianjurkan bersama The National Assembly dan The Senate of the Kingdom of Cambodia.
Mewakili Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Dato' Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Dato' Pekerma Dewa Dato' Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Delegasi yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato' Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat, dan Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Dato' Paduka Awang Haji Abdul Ghani pada mesyuarat menyatakan mengenai kepentingan untuk memastikan ekonomi yang mampan bagi generasi akan datang agar dapat merealisasikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara maju dan rakyat yang berpendapatan stabil dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi sebagai asas pembangunan. Sementara Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun dalam kenyataannya menjelaskan dengan dorongan strategi pendigitalan dan pelan-pelan hala tuju akan dapat melakar langkah-langkah dengan memanfaatkan transformasi digital mempercepatkan kerja-kerja yang sedia ada bagi persediaan bagi masa depan. Pelan vaksinasi jelas Yang Berhormat menjadi keutamaan negara dalam rangka kerja pemulihan pandemik, lebih-lebih lagi kesannya yang tidak seimbang di pelbagai aspek. 3 orang lelaki ditahan dipercayai terlibat dengan kegiatan curi bersiri yang berlaku di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Mara. Penahanan dibuat oleh Unit Siasatan Pecah Rumah dan Curi Kereta Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei dengan kerjasama Balai Polis Brakas dan Sengkurung. Kes disiasat di bawah Seksyen 379, 454 dan 457 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang membawa hukuman penjara dan sebat. Penahanan adalah hasil maklumat rakaman kamera litar tertutup dari kejadian curi di kawasan Jalan Lambak Kiri, Pasir Brakas pada awal November lalu sehingga membawa penemuan barang-barang bukti hasil kegiatan jenayah curi. Stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah masih di tahap yang rendah dan memerlukan semua jenis darah dengan segera. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk membantu Pusat Pendermaan Darah meningkatkan bekalan stok darah di negara ini bagi kegunaan pesakit-pesakit di semua hospital kerajaan termasuk pusat pengasingan kebangsaan yang memerlukan pemindahan darah dan produk-produk darah. Orang ramai yang ingin menderma darah bolehlah mengunjungi Pusat Promosi Kesihatan secara walk-in ke bermula 16 November hingga 18 November pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 12 tengah hari hingga 1.30 petang. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha juga dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 1.30 petang. Waktu operasi tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Pelait pula dibuka pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 2.30 petang. Manakala tabung darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong akan beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian atau WhatsApp 7375745 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Separuh jalan di Jalan Selapun kilometer 7.3 dari Jalan Simpang Labu di antara Simpang 729 dan Simpang 741 daerah Temburong ditutup sementara secara berperingkat selama sebulan bermula hari ini. Dalam siaran akhbar, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara separuh jalan di jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan kalbat baru di jalan berkenaan secara berperingkat dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut
di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 8333 123 atau email pro@pwd.gov.pn.